Menurut J.S. Farnivel, pelbagai kaum mempunyai budaya, agama, bahasa, dan adat resam yang tersendiri. Walaupun berada di bawah sistem politik yang sama, tetapi kehidupan mereka berasingan. Masyarakat majmuk muncul akibat daripada dasar penjajahan yang menggalakkan penghijraan mengikut keperluan ekonomi. Orang Melayu yang asli merupakan penduduk asal tanah Melayu. Kedatangan imigran dari negara Cina dan India memenuhi keperluan ekonomi menyebabkan pembentukan 3 kaum utama di tanah Melayu, yaitu Melayu, Cina, dan India. Pembentukan masyarakat majmuk adalah disebabkan oleh beberapa faktor yang berikut. Faktor-faktor yang membawa kepada pembentukan masyarakat majmuk di tanah Melayu pada abad ke-20. Faktor yang pertama, dasar British. British menggalakkan kemasukan buruh India dan Cina untuk kepentingan perkembangan sektor perladangan dan perlombongan. Kehadiran mereka telah mewujudkan masyarakat majmuk di tanah Melayu. Perkembangan perusahaan biji timah dan getah. Perkembangan pesat perusahaan biji timah telah menyebabkan kemasukan buruh dari China. Perkembangan ekonomi yang pesat dan pertambakan modal asing di tanah Melayu, terutamanya dalam sektor perlombongan biji timah, telah menarik minat orang China ke negara ini. Perkembangan pesat perusahaan getah di tanah Melayu pada awal abad ke-20 meningkatkan keperluan tenaga buruh. Akibat perkembangan revolusi perindustrian, permintaan tenaga buruh semakin tinggi dan dasar British yang menggalakkan kemasukan buruh-buruh India telah menarik minat mereka ke negara ini. Kegiatan ekonomi yang berbeza antara kaum, yaitu orang Cina bekerja sebagai pelombong, orang India bekerja sebagai pekerja ladang, dan buruh jalan raya dan jalan kereta api, manakala orang Melayu kekal sebagai nelayan dan petani. Kawasan penempatan yang berbeza. Seperti orang Cina, tinggal di lombong-lombong biji timah yang kemudiannya berkembang menjadi bandar seperti Ipoh, Taiping, Kuala Lumpur, dan Seremban. Manakala orang India tinggal di kawasan ladang getah yang terpencil daripada orang Cina dan Melayu. Masyarakat Melayu pula tinggal di kampung-kampung di luar bandar. Penempatan yang berbeza ini menyebabkan mereka tidak berhubung antara satu sama lain. Faktor agama. Setiap kaum mengamalkan agama yang berbeza dan rumah ibadat yang berbeza. Orang Cina dan India membawa bersama agama mereka ke kawasan penempatan baru tersebut. Mereka juga membina rumah ibadat di kawasan penempatan masing-masing. Orang Melayu beragama Islam, orang India sebahagian besarnya beragama Hindu, manakala orang Cina pula beragama Buddha. Faktor pendidikan. Pendidikan juga berbeza mengikut suku kaum. Pendidikan Cina untuk orang Cina. Buku-buku dan guru-gurunya juga dibawa dari China. Kebanyakan sekolah Cina dibina di kawasan perlombongan yang kemudiannya menjadi bandar. Sekolah Tamil pula dibina untuk anak-anak kaum India yang tinggal di kawasan ladang getah. Buku-buku dan guru-gurunya dibawa dari India. Manakala pendidikan Melayu hanya untuk orang Melayu. Perbezaan ini telah mewujudkan masyarakat majmuk di tanah Melayu. Faktor yang terakhir ialah sosio-budaya. Setiap kaum Cina, India, dan Melayu mengamalkan cara hidup yang berbeza. Bagi Cina dan India, mereka mengekalkan amalan sosio-budaya mereka seperti pakaian, bahasa, dan budaya. Di samping itu, wujud pertubuhan dan petempatan masing-masing yang kegiatannya berdasarkan kepentingan sesuatu kaum. Perkembangan ini menyebabkan masyarakat Cina, India, dan Melayu hidup sebagai sebuah masyarakat tersendiri. Pembentukan masyarakat majmuk secara tidak langsung telah mempengaruhi dan mengubah sistem sosial di tanah Melayu, yang akhirnya mewujudkan jurang perbezaan antara kaum. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga kaum ini tinggal di negara yang sama, tetapi masih mengekalkan identiti masing-masing dan mengamalkan tradisi tersendiri tanpa mengasimilasikan budaya antara satu sama lain.